Berkeluasan 52 km persegi dengan kedalaman 60 meter, Tasik Pedu merupakan tasik buatan manusia terbesar di negeri Kedah. Salah satu projek di bawah rancangan Malaysia Pertama ini telah menelan belanja sebanyak 200 juta ringgit pada tahun 1966. Selain memenuhi keperluan air bersih buat penduduk negeri itu, fungsi utama Tasik Pedu adalah membekalkan air ke kawasan tanaman padi di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA. Kewujudan empangan Pedu telah membolehkan penanaman padi dilakukan 2 kali setahun di kawasan itu. Keadaan ini membawa kehidupan yang lebih baik kepada penduduk kampung di sekitarnya. Apatah lagi penanaman sawah padi merupakan punca ekonomi utama rata-rata mereka. Dalam urusan kerja kebaikan, ada mengerjakan amal-amal yang baik untuk Terletak di Padang Terap, pembinaan Tasik Pedu bermula pada tahun 1966 dan siap sepenuhnya 3 tahun kemudian. Bagi memberi laluan kepada projek ini, beberapa kampung di sekitar Mong Gajah terpaksa ditenggelamkan, iaitu Kampung Kuala, Kampung Durian serta Kampung Mong Gajah Hulu dan Hilir. Manakala penduduknya terpaksa dipindahkan ke daerah lain. Cuaca panas dan kering yang melanda Kedah sejak beberapa bulan lalu telah memberi kesan kepada paras air di Sungai Pedu yang menjadi sumber utama bekalan air ke empangan ini. Malah, keadaan itu masih berlanjutan hingga ke hari ini. Penurunan paras air ini telah menyebabkan kawasan yang dahulunya ditenggelami air kini kembali menjadi daratan yang luas. Termasuklah kawasan Kampung Mong Gajah Hulu. Perkampungan ini dikenal pasti berikutan penemuan batu nisan yang menjadi tanda perkuburan di sini. Kawasan perkuburan berusia lebih 100 tahun ini pernah timbul pada tahun 2006 lalu, kesan daripada fenomena El Nino yang melanda negara ketika itu. Selain kawasan perkuburan dan tunggul pokok, kesan lain yang ditemui termasuklah tinggalan bekas perigi yang menunjukkan kawasan ini pernah menjadi penempatan penduduk lebih 60 tahun lalu. Perigi ini dipercayai menjadi sumber bekalan air bersih kepada penduduk kampung. Turut ditemui, sebuah perahu kayu yang dipercayai milik penduduk kampung terdampar di lopak air tidak jauh dari perigi itu. Berita mengenai kemunculan semula kawasan Kampung Mong Gajah menjadi topik perbualan utama penduduk Kampung Pinang dan beberapa kampung lain di sekitarnya. Mereka antara pewaris generasi yang dahulunya dipindahkan dari Kampung Mong Gajah. Di kesempatan ini, mereka berkumpul bagi mensyukuri peluang untuk berkunjung ke kampung asal mereka. Hari ini penduduk kampung termasuk Ismail Ahmad atau lebih mesra disapa Pak Ngah berkumpul sebelum melawat kesan tinggalan Kampung Mong Gajah. Mengambil masa lebih kurang 30 minit, mereka perlu melalui jalan yang tidak rata untuk sampai ke empangan Pedu yang dahulunya merupakan tempat tinggal penduduk kampung. Di kawasan berpagar seluas 0.8 hektar ini menempatkan kuburan lama yang menjadi tempat persemadian hampir 400 penduduk kampung itu. Walaupun telah tenggelam lebih 50 tahun, kebanyakan batu nisan masih utuh dan tegak berdiri. Pagar besi ini dibina oleh pejabat daerah Padang Terap ketika kuburan lama ini muncul, kesan daripada fenomena El Nino 14 tahun lalu. Jadi kami sebagai anak cucu dan juga penduduk setempat, jadi rasa bertuah dan juga rasa simpati dan juga susah payah ahli keluarga kita, tok nenek kita yang ada di perkampungan dalam tasik Ampangan Pedu, khususnya di kawasan Mong Gajah. Jadi kita rasa simpati dan juga kita rasa boleh kenang jasa tok nenek kita dan juga ibu bapa kita yang ada di dalam kawasan Mong Gajah, khususnya perkuburan Mong Gajah lah. Di kesempatan ini juga, mereka turut mengadakan bacaan tahlil buat ahli keluarga yang telah bersemadi di sini.
kita hadiahkanlah pahala zikir tahlil yang kita baca tadi kepada roh baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat, para guru-guru kita, alim ulama, dan khusus kepada semua almarhum, almarhumah, tok nenek kita, tok wan kita, ahli keluarga kita yang ada di perkuburan Mong Gajah ni, dan juga tak ketinggalan kepada kedua ibu bapa kita yang mati lama, yang mati baru, muslimin muslimat yang mati lama dan juga mati baru. Peluang menjejakkan kaki kembali di kampung asalnya mengimbau kenangan Pak Ngah ketika di zaman kanak-kanak. Kali terakhir dia berada di sini adalah pada tahun 1956 ketika dia berusia 13 tahun. Kampung ni dulu ni dia buat kerja, buat sawah, buat umur itu lah. Yang makan kan. Nak pergi bandar dia nak pergi ke Pedu lah. Pak Ngah mengambil peluang untuk bercerita kepada anak cucu tentang kehidupannya semasa tinggal di kampung Mong Gajah dahulu. Yang kita banyak tu belah ni. Segala kenangan masih terbayang di ingatannya. Berian saja. Memandangkan hanya lebih kurang 10 buah rumah sahaja yang terdapat di sini ketika itu, sebagai remaja, Pak Ngah gembira ketika diberitahu bahawa mereka terpaksa berpindah. Bila nak masa pindah tu berasa seronok sikit. Pasal di sini ni kawan-kawan pun tak ada, tak ramai orang duduk pun. Bila kata kena pindah tu, ajak kawan-kawan di kampung sana tu mari royong, dibawa barang-barang akak pergi ke sana lah, akak bawa lah sedikit. Selain Ismail, Aisyah Abdullah atau Mak Teh turut tidak melepaskan peluang untuk kembali ke kampung kelahirannya ini. Kepulangannya kali ini membawa bersama suami dan anaknya bersama. Dia beruntung kerana dapat mengesan semula bekas tapak rumahnya. Mak Teh tinggal di kampung ini sejak dari lahir sehinggalah berusia 8 tahun. Tak cukup dah hari nak pindah Tuhan mati hari dah nak pergi tu. Siap barang-barang buku ken ya benoleh hari ada bawa duduk di rumah tu lah jauh. Duduk berlama-lama tu tiga batas pek ke begah padi begah. Timur labu puduk soh situlah. Tukar mati tunggu lagi tu tak balas dah. Sampai lo ni mati besar tua ni. Umur lo ni duduk 84 tahun dah. 74 tahun. Lo ni mati tunggu gitu. Kau kan ke sana duduk mimek. Bagi penduduk, ini sahaja peluang yang ada untuk mereka melihat kampung halaman sebelum kawasan ini kembali ditenggelami air selepas musim kemarau berakhir. Untuk tahun-tahun yang berikutnya, seterusnya, jadi kita ambil peluang, ambil masa, waktu yang ada, khususnya waktu musim kemarau. Jadi air surut, kubur dia akan timbul. Jadi juga harapan kita orang kampung ni, kita nak tengoklah suasana di situ, khususnya di Mong Gajah. Berita tentang perkuburan lama yang timbul semula ini turut tular di media sosial. Ia telah menarik orang ramai, khususnya dari negeri Kedah dan Pulau Pinang untuk datang ke Empangan Pedu. Selain untuk melihat perkuburan lama, tidak kurang juga pengunjung yang datang ke tasik ini semata-mata untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga dan kawan-kawan. Bagi mereka, inilah peluang yang ada untuk mereka berkelah kerana apabila air kembali penuh, kawasan ini akan menjadi kawasan larangan semula. Pada masa sama, mereka turut mengabadikan kenangan di sini dengan mengambil foto yang bermacam gaya dan ragam. Saya nak datang kat sini sebab saya nak tengok pengenalan sejarah yang ada dekat kawasan ni, walaupun saya bukan asal ahli keluarga saya bukan asal daripada kampung sekitar kampung sini. Saya berasal daripada Pekan Kuala Nerang, tapi saya tertarik nak datang dekat kawasan ni nak tengok sekitar sini disebabkan dulu tasik Pedu ni buat tasik Pedu, lepas tu bila dah kering macam ni, saya pun tertariklah nak datang tengok apa yang tinggal dekat kawasan perkampungan yang ada ni. Walaupun tidak banyak tinggalan yang boleh dilihat,
Ia cukup untuk menerangkan kepada pengunjung tentang kehidupan masyarakat di sini. Jika sebelum ini Azizun menjadikan tasik ini sebagai lubuk rezeki untuk menangkap ikan, kini dia mengambil kesempatan untuk berjual kepada pengunjung. Pergi makan nuri berpaksa keluar main merata. Dulu saya tangkap ikan sini. Lepas tu ikan tak kena, saya menyegar pula sini. Alhamdulillah lah, boleh lah. Boleh tahan lah. Musim kemarau datang dan pergi, namun ia meninggalkan kenangan bagi mereka yang terkesan dengan kehadirannya. Tidak terjadi setiap tahun, namun fenomena air surut di Tasik Pedu ini menyingkap kembali memori penduduk yang pernah menetap di kawasan ini. Walau sebab turut bertandang di hati apabila dapat kembali ke kawasan kelahiran mereka, penduduk di sini tetap akur dengan perubahan yang berlaku demi pembangunan dan kelangsungan hidup di lokasi bersejarah ini. Terletak kira-kira 120 km dari Alor Kedah, daerah Kulim kaya dengan kehijauan hutan simpan yang terdapat di sini. Antaranya Hutan Simpan Gunung Inas. Kewujudan laluan kanopi atau treetop walk merentasi Sungai Sedim kini menjadi tarikan buat pencinta alam sekitar. Mempunyai keluasan anggaran 100 hektar, Taman Rekreasi Sungai Sedim menjadi lokasi yang sesuai untuk pembinaan laluan kanopi dek kerana sungai dan tumbuhannya yang masih belum tercemar. Beroperasi pada setiap hari dari jam 8.30 pagi hingga 5.30 petang, hirupan udara segar merupakan salah satu faktor tempat ini menjadi tarikan pelancong. Laluan kanopi dengan panjang 950 meter dan ketinggian yang berbeza-beza antara 5 hingga 26 meter membantu pengunjung untuk merasai pengalaman berjalan di dalam hutan simpan dengan ketinggian paras flora seperti pokok petai, meranti dan buluh. Memang anak-anak suka tengok pokok, suka yang adventure sikit. Sebab anak kau memang kategori suka benda aktiviti macam ni. So kita orang memang pilih treetop walk ni. Memang seronok. Sambil berjalan boleh cerita ke anak-anak. Ayah dia akan cakap pokok apa. Jadi anak boleh tambah ilmu. Kita boleh tambah pengalaman anak-anak. Bonding dengan anak-anak pun kat sini juga. Baik untuk berkumpul bersama keluarga maupun rakan-rakan, lokasi ini sangat bertepatan bagi mereka yang ingin merasa dekat dengan alam semula jadi. Hari ini, sekumpulan pelajar dari Kolej Mara Kulim berkunjung ke sini bagi menenangkan fikiran mereka setelah penat menuntut ilmu. Harga tiket untuk memasuki laluan kanopi Treetop Walk hanya RM10 untuk dewasa dan RM6 untuk kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun. Bagi menjaga keselamatan pengunjung, jumlah maksimum untuk satu-satu kumpulan berada di ruang yang sama adalah 10 hingga 15 orang dewasa. Pengunjung disarankan untuk memakai kasut dan stokin untuk perjalanan yang lebih selesa kerana panel pejalan kaki diperbuat dari besi agak fleksibel. Hari ini saya datang dengan kawan saya, 9 orang. Kami datang sini lepas daripada mid semester. Kami memang nak release tension kat sini dengan tengok pokok hijaunya, buatkan kami rasa tenang. Dengan perjalanan sini yang agak jauh daripada kolej kami, buatkan kami rasa macam lebih tenang daripada yang biasa. Mempunyai ketinggian yang berbeza sepanjang laluan kanopi, ia juga dapat membantu pengunjung mengatasi masalah gayat untuk lebih berani berjalan di kawasan yang tinggi.
Kawan-kawan saya macam kata kita jarang keep in touch dengan nature, so kita orang fikir lepas exam ni kita orang nak pergi tempat yang nature. Sebab nanti kalau dah keluar nanti jarang jumpa tempat-tempat macam ni. Saya memang gayat, memang start gayat lama lah lepas tu. Tapi sebab saya dengan kawan-kawan, saya dah try slow-slow daripada mula, saya rasa tak gayat dah. Slow-slow overcome saya punya gayat tu. Jarak 1 kilometer berjalan di laluan kanopi ini seolah tidak terasa kerana diteduhi dengan rimbunan pohon hijau dan dilatari bunyi air terjun serta ciapan burung-burung di sini. Lazimnya laluan kanopi di negara lain seperti di Australia dan Amerika Syarikat dibina dan disambung pada pokok di hutan simpan. Namun, ia agak berbeza dengan pembinaan laluan kanopi Treetop Walk Sungai Sedim. Bagi mengekalkan keindahan flora di sini, pembinaan dan pemasangan panel serta pasak Treetop Walk dilakukan secara berhati-hati. Kerosakan pada flora diminimalkan supaya struktur hutan simpan tidak terusik. Pembinaan kanopi ini mengambil masa 14 bulan sebelum dibuka kepada orang awam sejak Mac 2005. Keselamatan pengunjung menjadi keutamaan di sini. Pemantauan keselamatan dilakukan pada setiap hari sebelum kawasan ini dibuka kepada pengunjung. Tali abah-abah dan topi keselamatan wajib dipakai ketika menjalankan kerja-kerja pembersihan. Muhammad Rafiz Yahya bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan pekerja yang akan turun ke bawah jambatan terjaga ketika prosesi makan keselamatan dan pembersihan dilakukan. Demi memastikan keselamatan para petugas turut terpelihara, mereka perlu melalui latihan intensif bagi menangani sebarang permasalahan atau kecemasan yang tidak dijangka. Salah seorang pekerja yang diberi kepercayaan untuk memeriksa keselamatan di sini ialah Muhammad Hazirim Muhammad Zain, 31 tahun. Sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Berdepan dengan bahaya seperti ini sudah menjadi rutin buat Hazirim. Perkara yang paling mencabar tu kena buat yang ekstrim punya lah. Contohnya daripada tempat-tempat tinggi kita nak turun daripada bawah tu lah. Yang tu paling mencabar sekali. Benda ni nampak simple je, tapi nyawa pengunjung tu di bahu kami lah. Risiko tu amat tinggi. Walau kelihatan seperti pekerjaan yang mudah, kekuatan fizikal dan mental diperlukan bagi melakukan pekerjaan ini. Selain membersihkan pokok yang menghalang laluan kanopi, skru pada setiap panel juga akan dipantau setiap hari. Jika terdapat skru yang longgar atau berkarat, mereka perlu menggantikannya secepat mungkin. Jam 7.30 pagi. Sudah menjadi kebiasaan bagi sekumpulan pencinta burung dari Pulau Pinang ini untuk berkunjung di kawasan rekreasi Sungai Sedim bagi menjejak spesies-spesies burung yang unik di sini. Peralatan khas seperti kamera jenis DSLR dan lensa telefoto akan dipasang sebelum misi dimulakan. James Neo Hang Peng, 51 tahun, mula berjinak-jinak dengan hobinya mencari burung sejak 28 tahun lalu. Setelah semua tersedia, lokasi bersesuaian seperti pokok yang mempunyai buah-buahan perlu dicari bagi mendapatkan hasil foto burung yang memuaskan. Terdapat teknik tertentu untuk mengesan lokasi burung. Selain menggunakan teropong untuk melihat kedudukan burung dengan lebih jelas, pemburu foto burung juga perlu peka dengan bunyi ciapan burung di setiap lokasi. Setiap jenis burung mempunyai bunyi dan nada ciapan yang berbeza.
Kawasan ini sering menjadi pilihan kerana pencarian burung yang unik jarang mengecewakan, termasuklah spesies burung yang kian terancam. Kedah betul-betul birding paradise. Macam sini Sedim, Ulupat yang kedekatan, Karangan, itu semua ada banyak spesies burung yang unik. Kebanyakan orang tak tahu Malaysia rainforest is one of the oldest in the world. Dekat 130 juta tahun. Lagi tua dari Amazon forest dan Yellowstone in USA. Kita punya rainforest lagi tua. Tampak mudah, namun bagi mendapat hasil foto burung yang estetik, kesabaran yang tinggi perlu ada dalam diri. Selain perlu menguasai penggunaan kamera jenis DSLR dan lensa telefoto, pemburu foto burung perlu menunggu di satu lokasi yang sama sekitar 3 hingga 5 jam demi mendapatkan gambar burung yang memuaskan. Musim yang beza, dia keluar itu burung yang beza juga. Kadang-kadang you tengok macam bulan 11 sampai bulan 3, itu bulan hijrah, itu burung hijrah, you boleh nampak sini. Macam itu eagle, raptors, you boleh nampak dia crossing sini. Yang biasa selalu ada macam trogon, broadbill, bubu, flower packers. Itu biasa nampak sepanjang tahun. Ekspresi dan aksi burung yang unik akan ditunggu-tunggu oleh pencinta burung di hadapan lensa kamera. Gambar burung yang sedang melakukan aksi-aksi unik seperti aksi makan dan terbang dianggap berharga dan memberi kepuasan kepada si pencinta burung. Air terjun yang terletak di bahagian bawah kawasan rekreasi Sungai Sedim lazimnya sering dikunjungi selepas penat melalui Treetop Walk Sungai Sedim yang terletak di bahagian atas kawasan rekreasi ini. Hanya mengambil masa dalam anggaran 6 minit berjalan kaki dari kawasan laluan Canopy Treetop Walk. Kesejukan air terjun di sini merupakan tempat yang sesuai untuk merehatkan fikiran buat pengunjung yang telah mengeluarkan keringat ketika melalui laluan Canopy. Saya dari Penang. Datang sini dengan keluarga, cuti lah. Biasalah budak-budak kan suka main di air terjun. Jadi kat sini pun tenang kan. Sesuai lah untuk berkelah. Dikala lokasi-lokasi di luar negara menjadi pilihan ramai untuk bercuti bersama rakan dan keluarga, Malaysia juga mempunyai banyak lokasi pelancongan bertaraf antarabangsa yang tidak didendang. Usaha mereka menaik taraf lokasi ini dengan menyediakan laluan kanopi terpanjang di dunia. Di tengah rimbunan hijau di Sungai Sedim, wajar dipandang tinggi. Apatah lagi, ia mampu menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Kepelbagaian budaya secara tidak langsung menjadikan Malaysia terkenal dengan pelbagai jenis juadah makanan yang enak dan unik. Roti canai adalah antara juadah popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Tanpa mengira waktu, ia menjadi pilihan penggemarnya. Malah, kebanyakan gerai maupun restoran menawarkan hidangan versatil ini dengan pelbagai cara untuk menarik pelanggan.
Muhammad Ikram Naim Ahmad adalah antara mereka yang mengusahakan perniagaan roti canai di Lembah Kelang. Berasal dari kota Sarang Semut, Kedah, Ikram mula berniaga roti canai di Subang Damai, Selangor kira-kira 4 tahun lalu. Sebelumnya, dia menjalankan perniagaan di Shah Alam dan kini meneruskannya di sini. Di Tapak Baharu, pemuda berusia 22 tahun ini mengusahakan perniagaan bersama ibu dan 4 adik-beradiknya. Selain mampu menyediakan pelbagai hidangan roti canai yang enak, Ikram juga dikenali pelanggan kerana kemahiran menebar yang unik. Sejak beberapa tahun lalu, dia popular dengan teknik tebaran roti terbangnya. Saya belajar buat roti canai terbang ni daripada video roti canai terbang pengantin. Saya tengok kat YouTube. Ada seorang pakcik ni, dia suruh saya belajar. Lepas tu, permulaan bila saya tengok, macam menarik lah. Lepas tu, satu malam tu, saya dengan modal RM10, saya beli tepung, saya beli susu, beli gula, beli garam. Belajar buat roti canai terbang. Malam tu, dengan nak belajar betul-betul, saya uli seorang-seorang. Saya buat bola seorang-seorang. Daripada malam tu saya cuba dapat basic nak terbang cara mana sambil tengok video sambil belajar balik. Walaupun telah mempelajari teknik menebar roti canai sejak dari bangku sekolah rendah lagi, Ikram merasakan teknik tebarannya masih belum cukup sempurna. Justru cuba meningkatkan lagi kemahirannya dari semasa ke semasa. Ada kalanya teknik tebaran roti canai terbangnya kurang menjadi. Kerap kali juga roti canai terbang yang ditebarnya koyak atau melayang ke arah lain dan jatuh ke tanah. Angin ada juga. Kadang-kadang kita balin untuk petang. Kadang sisi petang ni orang nak rakam. Bila saya balinnya kadang-kadang angin jadi salah satu sebab jugalah untuk apabila saya balin nak tangkap tak boleh, dia jadi jatuh, kadang-kadang dia ikut angin. Yang tu yang jadi viral jatuh atas kepala makcik. Hak tu yang saya takut. Resepi bagi perniagaan roti canai terbang Ikram dan adik-beradiknya ini diwarisi daripada ibu mereka, Rohena Ismail. Sebelum berhijrah ke Lembah Kelang, Rohena pernah menjalankan perniagaan seperti ini di beberapa daerah di Kedah dan Pulau Pinang. Kini, pengalaman berniaga selama 25 tahun itu diturunkan kepada anak-anaknya. Maka tidak heranlah jika kesemua anak-anak Rohena mampu menebar dan memasak roti canai. Ikram merupakan anaknya yang paling mahir dalam melakukan tebaran roti canai. Roti canai ni memang dari turun-menurun, dari keluarga belah mak. Mak lah yang banyak buat roti canai dan turun kepada kami lah. Sebab tu yang kami ambil jalan roti canai sebagai sumber pendapatan kami lah. Bagi memastikan urusan perniagaan berjalan lancar, Amirul telah memberi tugasan tertentu kepada setiap adik-beradiknya. Tugasan memasak kuah dan sambal untuk dihidangkan bersama roti canai bermula pada jam 9 pagi. Bagi memastikan keaslian rasa, Rohena akan turut sama membantu anak-anaknya memasak di dapur. Rohena akan memastikan setiap adunan dan bahan yang dimasak mengikut kuantiti yang telah ditetapkan. Sekitar jam 12.30 hari, Ikram akan memulakan kerja menghasilkan duh roti canai. Setiap hari, dia akan menggunakan 14 liter air dan 40 kilogram tepung yang boleh menghasilkan lebih kurang 800 keping roti. Memandangkan kuantiti yang digunakan itu besar, Ikram perlu memastikan setiap campuran bahan yang digunakan semasa proses membuat duh roti canai menepati sukatan yang ditetapkan ibunya.
Hal ini penting kerana jika berlaku sedikit kesilapan semasa mencampurkan bahan adunan, ia akan menyebabkan dough yang dihasilkan menjadi terlalu lembek atau sedikit kering. Jika ini berlaku, dough akan mudah terkoyak semasa ditebar dan membantutkan aksi roti canai terbang oleh Ikram. Untuk pembuatan roti canai ini, Ikram dan Rohena hanya menggunakan campuran air, susu pekat, garam dan tepung gandum. Kesemua bahan kemudiannya akan digaul menggunakan mesin selama beberapa minit. Ikram akan memastikan campuran adunan berkenaan sekata sebelum ia dikeluarkan. Walaupun proses menghasilkan dough ini nampak mudah, ia perlu dilakukan dengan teliti dan berhati-hati. Ini kerana ia akan mempengaruhi rasa dan tekstur roti canai yang bakal dijual nanti. Sekitar jam 4 petang, Amirul dan adik-beradik lain akan mula memasang meja dan kemah untuk pelanggan menjamu selera pada sebelah malam nanti. Tidak seperti kedai makan biasa, restoran milik adik-beradik ini hanya beroperasi 6 hari seminggu, bermula jam 6 petang hingga 12.30 malam. Walaupun menjalankan perniagaan roti canai, persaingan yang terpaksa dihadapi mereka amat sengit. Oleh itu, Amirul dan adik-adiknya sentiasa mencari jalan bagi menarik pelanggan untuk terus berkunjung ke kedai mereka. Antaranya termasuklah memperkenalkan kepelbagaian jenis roti canai. Mereka turut menawarkan roti dol dan roti celaru yang merupakan antara hidangan roti canai yang popular di Kedah. Ternyata usaha mereka membuahkan hasil apabila menu ini turut menjadi kegemaran pelanggan. Persaingan dalam perniagaan roti canai ni agak rumit sikit dan banyak perniagaan dan kami buat benda-benda yang kelainan. Seperti yang kami buat sesuatu menarik perhatian orang dalam bidang roti canai, kami perbagaikan roti-roti canai yang agak unik sikitlah nama-nama roti canai yang ada di sini. Lepas tu dengan kelebihan adik saya yang buat ski yang agak luar biasa lah, roti canai terbang patah balik, itu sebahagian penarik customer lah, menarik perhatian orang untuk datang berkunjung di sini. Selain keenakan juadah di sini, aksi roti canai terbang oleh Ikram antara faktor yang menarik perhatian pelanggan untuk berkunjung ke sini. Kebanyakan pelanggan hadir bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menjamu selera di sini. Show dia memang menghiburkan lah. Kadang-kadang ada yang jadi dia buat, kadang-kadang ada tak jadi. So budak-budak pun akan duduk depan tu tengok. Lepas tu kita pun boleh makan kat sini lah. Tak risaulah budak pergi jauh-jauh. Sebagai perantau yang mencari rezeki di negeri orang, perniagaan roti canai ini penting bagi kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Usaha keras tanpa jemu diteruskan oleh keluarga ini bukan sahaja demi rezeki mereka, malah memastikan para pelanggan berpuas hati dan mampu menikmati juadah yang enak. Tidak hanya keringat tanpa lelah, ilmu perniagaan yang diwarisi daripada ibu tercinta juga akan terus menjadi pemangkin kepada perniagaan keluarga ini.